Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang anak-anak ustazah. Ustazah doakan hari ini moga anak-anak ustazah semua dalam keadaan yang baik. Hari ini ustazah akan sambung semula tajuk ibadah tahun 3 iaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebelum ustazah nak memulakan pelajaran ini untuk mengambil keberkatan, maka kita bacalah doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Objektif pembelajaran kita, tajuk kita hari ini iaitu objektif yang pertama iaitu murid dapat menyebut sebab berlaku hadas kecil dengan betul. Okey, yang kedua, murid dapat menulis perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dengan betul. Okey, sebab-sebab berlaku hadas kecil. Okey, jadi ada sebab berlakunya hadas kecil, iaitu yang pertama, tidur yang tidak tetap papan punggung. Maksud dia dekat sini, contohnya kita tidur mengiring. Kita baring, kemudian kita mengiring. Itu dikatakan tidur yang tidak tetap papan punggung. Maka apabila berlaku seperti itu, maka telah berlakulah hadas kecil. Okey, seterusnya keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Maksud dekat sini keluar sesuatu daripada kubul atau dubur iaitu contoh anak-anak semua dah buang air kecil, keluar angin ataupun kentut, itu dikatakan sudah berhadas kecil. Jadi kalau kata kubur tu daripada tempat keluar air kencing lah, dan dubur tu adalah tempat keluar najis. Okey, seterusnya iaitu bersentuh antara kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa berlapik. Jadi maksud dekat sini anak-anak semua, contoh kalau anak-anak semua dengan kawan-kawan, antara lelaki dan perempuan, jika tanpa berlapik berlakulah pergeseran antara kulit dengan kulit tu, maka dah dikatakan berhadas kecil. Okey, seterusnya hilang akal, iaitu pitam ataupun mabuk. Kemudian menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan ataupun perut jari. Jadi anak-anak, kalau contohnya anak-anak ni dah ada wuduk, kemudian anak-anak sentuh pula kubur atau dubur, maka anak-anak telah berhadas kecil semula. Okey, seterusnya murtad. Murtad iaitu terkeluar daripada agama Islam. Okey, seterusnya cara hilangkan hadas kecil. Bagaimana cara nak kita hilang hadas kecil? Iaitu dengan mengangkat wuduk. Dengan kita berwuduk ni, maka kita bolehlah melakukan ibadah. Contoh ibadah seperti solat, membaca Quran, menyentuh Quran, itu semua. Seterusnya dengan cara tayamum, jika tak ada air. Jika tak ada air, anak-anak boleh bertayamum. Tayamum ni bukan semuanya boleh tayamum saja. Bukan ada air anak angkat tayamum, maka tak boleh. Tidak sah kalau macam tu. Jadi jika benar-benar tak ada air, maka bolehlah anak-anak bertayamum. Okey, seterusnya perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Tentulah apabila kita tak angkat wuduk, maka kita tak bolehlah melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Yang kedua iaitu menyentuh atau membawa Al-Quran. Jadi kita dalam hadas kecil ni, kita tak boleh sentuh Al-Quran, membawa ataupun menyentuh dia pun tak boleh. Okey, dekat situ yang ketiganya iaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Ini semua memerlukan kita mengangkat wuduk dulu. Okey, seterusnya tawaf. Tawaf ni iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7
kali. Kalau kita nak mengelilingi Kaabah, biarlah dalam keadaan kita yang bersih dan dah ada wuduk, bukan dengan keadaan kita yang berhadas kecil. Seterusnya, membaca atau berkhutbah Jumaat. Jadi jika tak ada wuduk, kalau tak ada wuduk, maksudnya anak-anak semua berhadas kecil. Okey, seterusnya nilai murni yang kita boleh dapat dari pembelajaran kita hari ini, iaitu kita digalakkan sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Contoh, kalau kita nak pergi sekolah ke apa, angkatlah wuduk dulu. Seterusnya, latihan menjawab soalan. Okey, latihan menjawab soalan ni Ustazah nak anak-anak semua buat dalam buku ibadah. Kemudian Ustazah nak anak-anak semua keluarkan nota yang Ustazah beri ni tadi di dalam PDF ni, keluarkan, print out, kemudian tampalkan dalam buku tulis ibadah. Setelah tampal, barulah anak-anak semua membuatkan latihan menjawab soalan. Okey, soalan pertama, tuliskan perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Kalau anak-anak terlupa apa dia, bolehlah mainkan video tu semula dan anak-anak lihat. Jawapannya dekat situ dah ada. Okey, yang kedua, tulis dilarang atau tidak dilarang. Berkaitan apa yang Ustazah akan tuliskan di bawah ni, anak-anak semua tengok. Dilarang atau tidak dilarang. Perkataan ni bergaris ni. Dilarang atau tidak dilarang. Okey. Alif, adik membaca Al-Quran selepas membuang air kecil. Ini dilarang atau tidak dilarang. Okey. Ba, Abdullah tawaf, dia terkentut. Dia tawaf dan dia terkentut. Jadi dilarang atau tidak dilarang. Ta, Halimah membaca buku selepas bangun tidur. Dilarang atau tidak dilarang. Jadi tempat kosong ni anak-anak semua tulislah mana jawapan yang betul, sama ada dilarang atau tidak dilarang. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, tuliskan cara hilangkan hadas kecil. Soalan-soalan yang Ustazah berikan dekat sini semua berkaitan apa yang telah Ustazah terangkan sebentar tadi. Jadi anak-anak, Ustazah harap dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Okey, sekian. Terima kasih.